UMNO Sabah kenal pasti muka baharu untuk diketengahkan di 23 kawasan DUN PRN 17. Amiruddin beri bayangan calon DAP wakili PH di PRK KKB. Fadli Syari akui tidak mustahil wakil rakyat pembangkang tergolong B40 demi bantu rakyat. Pemilik Spenco tiba di mahkamah untuk didakwa. Kementerian Pengangkutan yakin ECRL siap 2 tahun lagi. Penganalisis tolak spekulasi perpecahan UMNO di Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 3 April 2024 bersamaan 23 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. UMNO Sabah telah mengenal pasti muka baharu untuk diketengahkan sebagai calon bagi bertanding di 23 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN yang disasarkan parti itu pada pilihan raya negeri ke-17 di Sabah akan datang. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin berkata, pihaknya belum bersedia mendedahkan nama calon-calon muka baharu yang turut terdiri daripada anak muda buat masa ini kerana tapisan masih dijalankan. UMNO juga meminta mereka untuk selalu turun padang berjumpa rakyat di kawasan masing-masing bagi memastikan pengundi tahu siapa calonnya. Baru-baru ini Bong Mokhtar dilaporkan sebagai berkata, UMNO Sabah menyasarkan sekurang-kurangnya 23 kawasan DUN untuk dimenangi dalam PRN Sabah akan datang dan sehubungan itu, UMNO Sabah giat melakukan siri jelajah ke kawasan disasarkan. Bong Mokhtar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lamak berkata, beliau bersedia untuk melepaskan kawasan itu kepada calon muka baharu sekiranya ada individu yang boleh memperkukuh dan memperkuat UMNO termasuk di kawasan berkenaan. Dalam pada itu, Bong Mokhtar berkata, UMNO Sabah akan mempertimbang kerjasama dengan mana-mana parti yang penting mesti ikhlas, berintegriti, mampu memberi kekuatan kepada parti dan tidak mengingkari perjanjian yang telah dilaksanakan. Pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari memberi bayangan calon DAP akan mewakili gabungan itu pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Kubu Baharu yang bakal diadakan kelak. Menteri Besar Selangor itu berkata, beliau difahamkan Barisan Nasional yang bekerjasama membentuk kerajaan perpaduan di negeri itu juga tidak meminta untuk bertanding di kerusi berkenaan, menjadikan pemilihan calon lebih mudah diputuskan oleh pimpinan PH. Beliau berkata, PH akan bekerja sehabis baik untuk mempertahankan kerusi berkenaan bagi meneruskan legasi kepimpinan Lee Ki Hiong serta kesinambungan program pembangunan yang direncana mendiang sejak memenangi kerusi itu pada 2013. Katanya, PH juga tidak akan mengambil mudah cabaran Perikatan Nasional yang awal-awal lagi menyatakan keyakinan untuk merampas kerusi berkenaan selepas kematian Lee yang menyandang kerusi itu selama 3 penggal. Pada pilihan raya negeri Ogos tahun lalu, Lee menewaskan calon PN Teo Kien Hong dengan majoriti 4,119 undi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas bagi urusan berkaitan PRK Dewan Undangan Negeri DUN KKB pada 4 April ini. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari mengakui tidak mustahil ada wakil rakyat pembangkang tergolong dalam kalangan B40 kerana terpaksa mengorbankan separuh daripada gaji sendiri demi memenuhi amanah kepada rakyat. Beliau mendakwa ada ahli parlimen dinafikan hak untuk mendapatkan peruntukan pembangunan berbanding ahli parlimen kerajaan perpaduan yang diberi 1.3 juta setahun. Beliau yang juga Ketua Penerangan PAS itu memberitahu bagaimanapun pengorbanan yang dilakukan itu bukanlah satu beban dan dilaksanakan atas dasar tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat selepas diberi mandat pada pilihan raya umum lalu.
Ahmad Fadli turut memberikan contoh dirinya sendiri yang ikut sama berbuat demikian demi perkhidmatan terbaik mereka kepada rakyat. Sebelum itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menemplak tindakan segelintir ahli parlimen yang mempertikaikan usaha kerajaan melaksanakan perubahan termasuk dalam penyasaran subsidi serta skim pencen kerana mendakwa dalam kalangan mereka terdiri daripada golongan B40. Tokoh korporat Tan Sri Tan Hua Chun tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pagi ini dan dijangka berdepan tuduhan berhubung kontrak perolehan syarikat membekal serta menguruskan kenderaan kerajaan. Mengikut paparan maklumat mahkamah, pertuduhan ke atas ahli perniagaan yang juga pemilik Spanco Sdn Bhd itu akan dikemukakan di depan Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein jam 9 pagi. Hua Chun hadir bertongkat dengan memakai baju kemeja dan kot biru diiringi beberapa individu sebelum memasuki lobi mahkamah jam 8.13 pagi tadi. Media sebelum ini melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyebu kediaman seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri bagi siasatan berhubung dakwaan rasuah membabitkan perolehan dan pengurusan kenderaan kerajaan bernilai 4.5 bilion. SPRM turut menyerbu 4 syarikat termasuk pembekal kenderaan kerajaan selain memanggil lebih 30 individu dan sudah membekukan kira-kira 80 akaun syarikat serta individu berkaitan dalam kes itu. Selain itu, SPRM turut merakam percakapan bekas Menteri Keuangan berkait kontrak perolehan membabitkan syarikat berkenaan. Kementerian Pengangkutan yakin laluan rel Pantai Timur ECRL akan dapat disiapkan mengikut jadual pada Disember 2026 dan beroperasi bermula Januari 2027 sekaligus mencimatkan masa perjalanan dari Kota Baru Kelantan ke Kuala Lumpur dalam masa 4 jam. Menteri berkenaan Anthony Loke Siu Fook berkata, projek berkenaan telah mencatat kemajuan sebanyak 64% setakat Mac 2024 bagi keseluruhan jajaran yang merangkumi 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Katanya, projek ECRL telah memasuki fasa baharu pembinaan sejak 2023 dengan kerja-kerja infrastruktur juga merangkumi pemasangan rasuk jejambat, pemasangan landasan, pembinaan stesen dan pembinaan depo kereta api. Kerja-kerja pengorekan terowong berkembar genting sepanjang 16.39 km dengan kombinasi kaedah gerudi dan letup berserta mesin pengorek terowong telah mencapai kedalaman melebihi 8 km bagi kedua-dua bahagian terowong. Anthony berkata, kerja-kerja jambatan projek ECRL juga berjalan lancar dengan pemasangan rasuk jejambat untuk 155 jambatan daripada jumlah keseluruhan 219 jambatan dan telah berjaya disempurnakan setakat Februari 2024. Peletakan jawatan Menteri Persekutuan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz sebagai bendahari tidak menggambarkan adanya perpecahan dalam UMNO Selangor. Menurut laporan sebuah portal, penganalisis Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia percaya peletakan jawatan itu bertitik tolak daripada prestasi UMNO Selangor. Katanya, keputusan Tengku Zafrul untuk kekal sebagai Ketua Bahagian Kota Raja dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT menunjukkan beliau tiada masalah untuk bekerja dengan kepimpinan UMNO Selangor yang diketuai Megat Zulkarnain Omardin. Mengulas lanjut tentang isu prestasi UMNO, penganalisis itu berkata, masalah parti sebenarnya bukan tentang individu. Walaupun Presiden UMNO mengubah kepada kepimpinan baru sekalipun, itu belum menjamin untuk UMNO kembali kepada prestasi sebelum 2008 di Selangor. Profesor Rusdi Omar dari Universiti Utara Malaysia tidak menolak kemungkinan adanya perpecahan dalam UMNO Selangor walaupun BN membentuk kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Rusdi melihat hayat UMNO bergantung kepada sokongan pengundi muda, malah parti itu berpotensi kehilangan kerusi Sungai Air Tawar dan Dusun Tua pada pilihan raya akan datang. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News.
Jangan lupa untuk follow Facebook Netstat Malaysia dan subscribe YouTube Netstat TV. Netstat Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.